Hai guys, bertemu kita dalam channel kegemaran anda, Capak Lau dalam Titanic. So, hari ini kita punya konten agak berbeza, which is konten kita hari ini ialah pendidikan yang berkesan melahirkan keharmonian etnik. Berbeza kan? Okay, so sebelum apa-apa, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe button untuk mendapat tahu tentang update dan konten video kita orang nanti. So, balik kepada kita punya tajuk. Saya akan mulakan video kita orang dengan video flashback sebelum dan selepas kemerdekaan, tentang bagaimana cara mereka melahirkan keharmonian etnik di negara kita. So, mari kita saksikan. Okey, salam sejahtera semua. Semua pentadbir tanah Melayu telah hadir ke? Hadir. Okey, baiklah. Mari kita mulakan perbincangan kita hari ini. Seperti yang saya telah maklumkan hari-hari sebelum ini, kita akan berbincang mengenai cara-cara mengeratkan hubungan di antara satu sama lain dari pelbagai etnik. Oleh itu, saya ingin membuka cadangan kepada semua pentadbir yang ingin menyuarakan pendapatnya. Izinkan saya menyuarakan pendapat saya, Man. Saya bercadang agar yuran sekolah untuk pendidikan rendah menjadi percuma, free of charge. Hal ini kerana segelintir masyarakat kita tidak mampu untuk membiayai yuran sekolah. Dari sini kita boleh menambahkan kepelbagaian kaum di dalam sekolah kita. Saya setuju dengan pendapat Michael tadi. Saya tak nak anak-anak murid kita nanti diibaratkan sebagai burung di dalam sangkar. Burung apa tu, Man? Tu burung apa tu? Burung puyuh. Bukanlah burung. Maksud saya mahu murid-murid kita perlulah dibiar bebas mengenali antara satu sama lain, supaya nanti dia memahami antara satu sama lain. Oh, faham. Saya juga ada cadangan. Pada pendapat saya lah kan. Kita perlulah menjadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantar di sekolah. Negara kita ni perlu mempunyai satu bahasa untuk memudahkan komunikasi berlaku. Kita juga perlu menyemak dan perbaiki pendidikan Melayu dan memasukkan sekolah vernacular. Mana boleh. Nanti kalau sekolah vernacular seperti saya dan mutu dimansuhkan, di mana saya mau bekerja? Tidak mahu. Apa punya pendapat lah. Sabar. Saya faham pendapat Abu itu. Saya rasa cadangan memansuhkan sekolah vernacular itu kita tolak. Baiklah, seterusnya. Saya, Aiman. Saya sedikit bersetuju dengan pendapat Abu mengenai menetapkan bahasa Melayu di sekolah. Tapi saya juga ingin menambahkan sedikit daripada pendapat itu. Kita mahu menetapkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris di sekolah. Sekarang masih ada pelajar yang kurang mahir berbahasa Melayu, namun mereka pandai berbahasa Inggeris. Saya bantah. Mana boleh guna dua bahasa sebagai bahasa pengantar? Pening nanti masyarakat kita nak belajar dua bahasa untuk berkomunikasi. Terima kasih atas cadangan itu, Mutu. Baiklah, hasilnya setakat ini sahaja perbincangan kita hari ini. Selepas merdeka nanti kita sambung balik perbincangan kita. Salam sejahtera semua, apa khabar? Saya harap semua sihat sahaja. Syukur negara kita dah merdeka sekarang. Bolehlah duduk tengok TV dan sambil makan Superhi nanti. Baiklah, hari ini kita akan perbincangan kita. Seperti biasa, saya mulakan dengan memberi peluang kepada sesiapa yang ingin memberi cadangan. Saya rasa saya setuju dengan pendapat Abu ketika mesyuarat sebelum ini, iaitu untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah kita. Saya juga bersetuju dengan cadangan tersebut. Kita kan dah merdeka. So, kita perlu mempunyai satu bahasa sebagai bahasa pengantar. Terima kasih Mutu dan Lee. Saya ingin mohon maaf kepada Mutu kerana termarah kamu di mesyuarat yang lepas. Telah fikir-fikir beberapa kali, saya mula bersetuju dengan pendapat Mutu di mana bahasa Inggeris boleh juga digajikan sebagai bahasa pengantar kita. Saya pun sudah faham kenapa Abu mau mansuhkan sekolah vernacular.
Dia mahu kita temukan itu murid dari pelbagai bangsa sejak kecil lagi. Tapi saya rasa kita cuma perlu mansuhkan sekolah rendah Bernakula saja dan kita bina sekolah kebangsaan. Setuju? Setuju. Setuju. Jadi semua bersetuju ya. Maka kita akan jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar kedua dan memasukkan sekolah rendah vernacular. Terima kasih atas kerjasama anda. Semoga bertemu lagi pada masa akan datang. Agas macam tu lah mereka menyatukan kepelbagaian etnik melalui pendidikan. Boleh tahan dahsyat juga kan dia orang punya perbincangan tadi. So, mereka menyatukan pelbagai etnik menggunakan satu medium yang sangat penting, iaitu bahasa. Bahasa sangat penting kerana dengan bahasa kita boleh menyampaikan pesanan atau info dengan lebih berkesan melalui komunikasi. Apatah lagi kita cakap something untuk satukan masyarakat tapi mereka tak faham. Susah jugalah kan. Okay, so next saya akan bagi tugas saya ni pada Fadlizan sebab saya tak naklah Fadlizan tak ada dalam video ni. Okay, peace out. Okey geng, saya akan membuat panggilan kepada beberapa individu mengenai pendapat mereka mengenai beberapa isi, iaitu situasi semasa mengenai hubungan etnik dalam pendidikan, peranan guru dan peranan pentadbir dalam melahirkan keharmonian etnik di negara kita. Okey, pemanggil kita yang pertama adalah Saudara Husni. Mari kita telefon beliau. Assalamualaikum Husni. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ujang, sihat? Kenapa ni? Aku sebenarnya tengah buat konten untuk YouTube aku. Aku nak tanya pendapat kau tentang hubungan etnik pada masa sekarang dari segi pendidikan. Boleh tak kau bagi sikit pendapat kau? Oh, boleh. Pada pendapat aku, sekarang di Malaysia, sekolah-sekolah kita dari sekolah kebangsaan sampai peringkat universiti telah mengamalkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Tapi, itu tidak bererti yang bahasa lain tidak boleh digunakan. Bahasa-bahasa lain seperti Mandarin dan Tamil masih boleh digunakan. Bagi situasi di sekolah jenis kebangsaan, bahasa Mandarin dan Tamil digunakan sebagai bahasa penghantar. Sekolah-sekolah sekarang amat menggalakkan interaksi yang rapat antara etnik. Malah, pada pendidikan pra-universiti, terdapat 55% pelajar Melayu dan Bumiputera, 35% pelajar kaum Cina dan 10% pelajar kaum India pada program matrikulasi. Di institusi pengajian tinggi juga mempunyai purata yang sama, contohnya di Unimas. Itu sahaja aku punya pendapat lah. Terima kasih. Wow, terima kasih Husni atas pendapat yang mantap tadi. Sorry ganggu kau kerja. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey guys, sekarang kita proceed kepada peranan guru dalam pendidikan bagi melahirkan keharmonian etnik di negara kita. Pemanggil kita seterusnya ialah Saudara Sazruin Safik. Hello Safik. Hello. Kau sibuk tak? Assalamualaikum. Bagi salam lah dulu, bah. Aduh, kau ini. Aku bercuma, bah. Kenapa? Amboi, marahnya. Sorry. Waalaikumsalam. Aku sebenarnya nak tanya pendapat kau tentang peranan guru dalam melahirkan keharmonian etnik dalam pendidikan. Boleh tak kau bagi pendapat kau? Oh, boleh, bah. Kacang je tu. Pada pendapat aku lah kan, peranan guru ni adalah mereka mengadakan hari-hari yang boleh mengeratkan hubungan sesama etnik. Seperti hari sukan, majlis semua terbuka, perkemahan, dan banyak lagi. Selain itu, guru-guru ini juga perlu menyediakan persekitaran yang baik untuk pelajar mereka agar dapat berinteraksi dengan selesa. Contohnya, mereka memberi aktiviti perkumpulan kepada pelajar. Jadi, ketika pelajar menyiapkan aktiviti yang mereka berikan, mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Selain itu, terdapat juga pertandingan-pertandingan seperti tarian tradisional yang mempunyai pelbagai murid yang berlainan bangsa di mana mereka menari tarian tradisional bangsa lain. Jadi itu je lah yang dapat aku berikan pendapatku sama kau. Okey, terima kasih ya Safik. Itu dia pendapat daripada Saudara Safik kita. Okey, selesai bagi peranan guru. Kita proceed ke peranan pentadbir dalam pendidikan. Pemanggil kita yang terakhir iaitu Saudara Anjo. Mari kita hubungi beliau. Hello Anjo,
Apa Hello khabar? Jang, kabar baik. Aku nak minta tolong something, boleh tak? Apa dia? Apa pendapat kau tentang peranan pentadbir dalam melahirkan keharmonian etnik dalam pendidikan? Oh, jap aku fikir lo. Okey. Pada pendapat aku lah, peranan pentadbir adalah menambah baik pembelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah jenis kebangsaan seperti SJKC dan SJKT. Hal ini kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita dan terdapat banyak sejarah mengenai perpaduan kaum di negara kita. Bila pelajar dapat tahu sejarah-sejarah tersebut, akan timbul rasa bangga dan keinginan untuk mengekalkan hubungan itu dalam diri pelajar. Seperti yang kita tahulah, subjek sejarah merupakan subjek yang wajib lulus bagi pelajar SPM. Maka pelajar akan lebih mengetahui tentang sejarah-sejarah tanah air. Itu je lah yang aku dapat kongsi. Maaf tak dapat bagi banyak. Sibuk kerja ni. Oh iya ke? Tak apa. Terima kasih sebab bagi juga pendapat walaupun sibuk. Teruskan kerja anda. Okey, sekian sahaja pemanggil kita pada hari ini. Mereka telah memberi pendapat masing-masing mengenai situasi semasa pendidikan di negara kita, peranan guru dan peranan pentadbir dalam melahirkan keharmonian etnik dalam pendidikan. Sekarang kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih kerana menonton video kami. Minta maaf jika ada tersalah bahasa dan bicara. Segala kekurangan datangnya dari kami sendiri, segala yang baik adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala.